don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk. Mari kita dengar ucapan Datuk Zahid Imam Bidas KJ, isu bewak hidup. Sebenarnya saya baca sedikit kat keluar sekejap ni. Adakah UMNO di bawah kepimimpinannya hari ini umpama bewak hidup dan liberty kepada kerajaan perpaduan? Okey tuan-tuan, mari kita dengar bidasan daripada Datuk Zahid. Dia akan minta komen macam biasa. Saya ingin menyatakan pada orang yang mengatakan biawak hidup itu, sebenarnya dia sendiri adalah biawak hidup. Tanya dirinya, kenapa tidak menggunakan nama bapanya selepas nama beliau? Kenapa bapanya sampai menggantung diri, membunuh diri ketika menjadi seorang diplomat? Tanya diri sendiri sebelum menuding pada orang lain. Barangan dan juga taraf hidup semakin menekan. Ramai para wartawan bertanya dengan saya, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh KKDW dan agensi-agensi di bawahnya untuk membantu kerajaan madani ini di dalam menghadapi soal tekanan hidup dan kenaikan barangan ini. Saya bertanya semula kepada wartawan itu, di negara manakah harga barangan yang turun atau harga barangan yang tidak naik langsung? Beri saya nama negara itu, termasuk negara yang memberikan subsidi kepada barangan-barangan perkenaan. Tentu sekali pertanyaan yang saya kemukakan pada wartawan yang bertanya itu tidak boleh dijawab, kerana tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak menghadapi masalah kenaikan harga barangan. Hatta negara yang mengeluarkan petroleum sendiri, menjual minyak petrol, negara yang mengeluarkan minyak petrol dan negara yang mengeluarkan minyak diesel, negara yang mengeluarkan gas sekalipun, harga gas, harga minyak petrol, harga minyak diesel lebih tinggi daripada harga yang dijual di negara kita. Maka dalam keadaan itu, kerajaan merancang dan telah memulakan subsidi bersasar. Soalnya, adakah subsidi bersasar ini benar-benar mengenai sasarannya, atau boleh mengurangkan kos sara hidup kepada kumpulan sasaran itu? Untuk itu, apa yang telah dilakukan oleh kerajaan ialah mendaftarkan semua rakyat Malaysia untuk menyertai pendaftaran padu PADU. Tetapi sebaik saja padu dilancarkan, ada balingan kebencian yang kononnya maklumat peribadi akan digunakan sepenuhnya oleh pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Ekonomi, untuk menggali maklumat pribadi dan dikongsi dengan semua pihak. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap sesuatu yang baru pasti ada cabarannya, dan cabaran-cabaran yang begitulah kita tahu bahawa di sana terdapat tidak kurang 22% yang menentang. Apa saja yang baru yang dibuat oleh apa saja oleh mana-mana kerajaan, apa saja oleh kumpulan establishment, pasti 22% kurang-kurangnya itu tidak mengenal. Untuk itu kita harus bergerak bagi menentukan bahawa kumpulan majoriti itu adalah kumpulan yang bersama-sama dengan establishment. Kumpulan yang anti-establishment biasanya berada dalam kumpulan 22%. Termasuklah jika ada bekas tokoh yang mengatakan seseorang itu biawak hidup. Adakah biawak hidup itu memberi kesan kepada sesuatu keputusan yang akan dibuat oleh rakyat, terutama dalam pilihan raya? Saya ingin menyatakan pada orang yang mengatakan biawak hidup itu, sebenarnya dia sendiri adalah biawak hidup. Tanya dirinya, kenapa tidak menggunakan nama bapanya selepas nama beliau? Kenapa bapanya sampai menggantung diri, membunuh diri ketika menjadi seorang diplomat?
tanya diri sendiri sebelum menuding pada orang lain. Kumpulan yang anti-establishment ni, baik dia berada dalam kerajaan, ketuanya sentiasa salah. Baik dia berada dalam kerajaan, begitu juga orang lain salah, dirinya betul. Kumpulan ini terlalu banyak di negara kita. Jika tidak dibendung, maka orang inilah yang akan menjadi biawak hidup yang sebenarnya. Saudara-saudari, dalam keadaan kita menghadapi bulan Ramadan yang begini, sahsiyah kepribadian kita harus mesti berada dalam sahsiyah hasanah, kepribadian yang baik. Kalau kita menggunakan agama sebagai dasar, bukan hanya sekadar akidah, tetapi sebagai tunjang pada kehidupan, ad-din nasihat, agama itu adalah nasihat. Tetapi kalau agama hanya jadi tunggangan, agama hanya menjadi alat untuk mencapai matlamat, agama hanya digunakan apabila ada kematian, apabila ada majlis tahlil, maka orang itu adalah biawak hidup yang sebenarnya. Oleh yang demikian, kita mesti mengenal pasti daripada sekarang, apapun masalah yang dihadapi oleh mana-mana negara, oleh kerajaan, oleh ketua-ketua jabatan, kita harus mengetahui bahawa sesuatu yang baik ini mesti didukung oleh rakyat, oleh kumpulan yang majoriti, dan kita tepikan kumpulan biawak hidup sebenarnya yang tidak mahu menggunakan nama bapanya dan malu kerana bapanya membunuh diri ketika menjadi diplomat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa KKDW adalah sebuah kementerian yang memberikan tumpuan kepada kumpulan sasaran orang-orang kampung, orang luar bandar, orang desa. Kini KKDW melihat bahawa orang di luar bandar tinggal kira-kira 12.4% saja. Daripada 33 juta penduduk, hanya 8.7% saja yang tinggal di luar bandar. Selain daripadanya tinggal di pinggir bandar dan tinggal di dalam bandar. Jadi, adakah KKDW ini sebuah kementerian yang menguncup kerana kumpulan sasarannya semakin mengecil? Maka kita lihat di dalam Kongres Ekonomi Bumi Putra, MARA yang merupakan salah sebuah agensi di bawah KKDW menyasarkan kumpulan sasarannya bukan hanya orang-orang yang tinggal di luar bandar. Mana-mana masyarakat Bumi Putra, orang-orang Melayu dan orang asli yang tinggal di mana pun adalah kumpulan sasaran kepada KKDW. Untuk itu, MARA melebarkan skopnya dengan memberikan tumpuan kepada soal pendidikan, soal keusahawanan, soal untuk mempromosikan industri, dan 6 keras yang ada pada KKDW sebagaimana keras itu ada pada MARA. Untuk itu, hari ini dalam majlis iftar jama'i, dalam majlis kita berbuka ramai-ramai di negeri-negeri lain yang saya telah bersama-sama menghadiri iftar jama'i, saya pergi ke negeri-negeri yang mempunyai lembaga kemajuan wilayah seperti Kejora di Johor, seperti Kedah, seperti Perda, seperti Kesedah dan lain-lain. Itu namanya lembaga kemajuan wilayah. Bagaimana dengan Selangor? Bagaimana Perak? Bagaimana Melaka? Bagaimana Negeri Sembilan? Maka saya datang ke Selangor ini adalah bagi mewakili negeri-negeri yang tidak ada lembaga kemajuan wilayah. Oleh sebab itu, agensi-agensi yang tidak ada lembaga kemajuan wilayah di bawah MARA, Kemas, Petra, Jakua, termasuklah Angkatan Pertahanan Awam dan juga NADMA yang bukan di bawah KKDW tapi diletakkan oleh Perdana Menteri di bawah tanggungjawab saya bawa sekali. Tujuannya adalah untuk menyantuni kumpulan sasaran yang berbeza tetapi bermatlamatkan dengan matlamat yang sama.
Tuan-tuan dan puan-puan, zaman kerajaan tahu semua telah berlalu. Zaman kerajaan betul semua juga telah berlalu. Maka pendekatan yang dilakukan oleh semua agensi yang sebutkan tadi, termasuk agensi lembaga kerajaan wilayah, termasuk kementerian-kementerian yang lain, mengambil pendekatan bahawa kita mesti berpijak di bumi yang nyata. Kita jangan hanya seronok sendiri. Kita jangan hanya tahu bahawa kitalah yang terpandai. Sebagaimana orang menggelarkan orang lain biawak hidup, dia ingat dia terpandai. Orang lain semua tidak pandai. Tahu nanti bahawa dialah sebenarnya biawak hidup. Begitulah juga kementerian-kementerian, jabatan-jabatan dan agensi yang lain. Kita mesti mengambil pendekatan, bukan top bottom, tapi bottom up. Artinya daripada bawah, daripada akar umbi, kita dapat maklumat yang betul supaya kita dapat merancang dan akhirnya melaksanakan sesuatu itu betul mengikut cita rasa, mengikut kumpulan sasaran. Inilah pendekatan KKDW, inilah pendekatan saya yakin kementerian-kementerian lain, bahawa kita mesti melakukan game changer, kita mesti melakukan perubahan dengan segera. Melalui pendekatan yang drastik, kita mestilah melakukan sesuatu program berdasarkan pada quick win, sesuatu yang boleh dirasai oleh kumpulan sasaran, terutamanya rakyat, untuk bersama-sama dengan program-program yang baik bagi menyantuni keperluan rakyat seluruhnya. Okey tuan-tuan, kita lihat tadi Datuk Zahid Hamidi ni telah mendedahkan isu tentang KJ ni lah kan. Bila digelar kat orang, bila seorang kata kat dia balik, itulah patutnya KJ ni insaf lah, tak payahlah duk cakap kat orang ni macam gelar yang tak elok macam ni kan. So bila Zahid tadi dah dedahkan balik, kita semua orang tahu lah apa isu dia kan. Kena kata balik kat dia balik, itulah tak baik lah bulan puasa ni. Kita sama-sama jagalah adab-adab kita. Okay tuan, mari terus menyokong kajian Parpada dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.